Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakri bin Nur Fazil dan kumpulan kami akan membentangkan tajuk Nilai-nilai Islam dalam falsafah hidup masyarakat Melayu di Malaysia. Pada hari ini, sejarah telah menyaksikan bahawa masyarakat Melayu bersedia untuk berubah ke tahap yang lebih maju. Pada kebiasaannya, perubahan itu lebih mudah berlaku atas sebab-sebab keagamaan. Kecenderungan menerima perubahan dan pengaruh dari dunia Islam berterusan di alam Melayu. Dan proses ini berlaku sejak dahulu lagi, khususnya sebelum masuknya pengaruh tamadun dan budaya kolonial dan barat di Malaysia. Satu perkara yang menarik perhatian di sini ialah alam Melayu tidak dapat dipisahkan dengan dunia Islam sejak pertama kali hadirnya Islam ke rantau ini sehinggalah ke zaman digital teknologi pada masa kini. Kenapa ini berlaku? Ini kerana perkembangan Islam di alam Melayu amat berkait rapat dengan perkembangan Islam di Timur Tengah. Pertalian yang erat antara dunia Melayu ini terbina kerana rantau ini telah diiktiraf sebagai sebahagian daripada dunia Islam dan pengaruh kebudayaan Islam ke atas kebudayaan yang lain. Walaupun masyarakat Melayu zaman silam telah menghadapi proses difusi dan akulturasi tentang kebudayaan ini, namun didapati kebudayaan Islamlah yang paling banyak mempengaruhi cara hidup masyarakat Melayu, termasuklah sistem dan nilai-nilai dalam pemikiran orang Melayu. Kajian kami ini berfokus kepada satu kelompok yang kecil tetapi merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat di Malaysia, iaitu institusi keluarga. Masyarakat Melayu yang merupakan bangsa majoriti di Malaysia memberikan impak kepada hadirnya Islam ke Malaysia dan banyak mengubah kehidupan dan cara hidup orang Melayu seperti institusi kekeluargaan dan nilai-nilai Islam. Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Pengenalan konsep nilai murni dalam Al-Quran, hadis dan konteks masyarakat keluarga itulah yang telah memartabatkan masyarakat Melayu sehingga mampu membina ketamadunan yang tinggi merangkumi pelbagai bidang. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Amal Dunian dan saya akan menceritakan apa pula iaitu nilai-nilai Islam dalam falsafah kehidupan masyarakat di Malaysia. Nilai-nilai Islam ini ada banyak sebenarnya, bukan tak terkira tapi agak banyak. Tetapi untuk kajian kami hanya mengambil 5 perkara sahaja, 5 nilai Islam, which is keadilan, amanah, ketaatan kepada ibu bapa, kasih sayang dan murah hati. Jadi mari kita akan meneliti setiap satu demi satu. Dan untuk kajian kami memilih komuniti yang agak kecil dalam masyarakat, which is keluarga. Keluarga ni meskipun skalanya agak kecil, tetapi dia memainkan peranan yang agak penting dalam membentuk masyarakat di Malaysia. Jadi berkenaan dengan nilai pertama, which is kasih sayang. Kasih sayang ni penting. Kasih sayang ni agak penting bagi menghubungkan silaturahim antara sesama keluarga. Kita kenalah macam saya rasa masing-masing ada keluarga kan. Jadi kasih sayang ni agak penting bagi menghubungkan silaturahim, saling mengenali, biar sayanglah dalam keluarga tu. Tapi seperti mana diceritakan dalam surah Al-Balad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Allah dah pesan dalam Al-Quran ni sebenarnya. Apatah lagi dalam surah Al-Imran yang lupa dah ya Allah. Tapi baca mengenai pengertiannya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, berkenaan dengan nilai kedua, which is amanah. Amanah ni agak penting, lebih-lebih lagi bagi seorang ayah, seorang ibu dalam menghitung keharmonian dalam keluarga. Kerana amanah ni lah mengseimbangkan kehidupan dalam keluarga. Tak adalah huru-hara kerana masing-masing tahu peranan amanah masing-masing dalam keluarga. Dan ianya ternyata juga dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, tetapi mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Berkenaan dengan nilai ketiga, which is nilai keadilan. Adil ni penting juga dalam keluarga kerana ni masing-masing tahu peranan, masing-masing tidak nak kata apa, tak adalah berat sebelah dalam keluarga kan. Kadang-kadang ayah berat sebelah melebihi abang ke, melebihi adik ke, tak. Sebenarnya penting sebenarnya nilai keadilan dalam keluarga ni supaya masing-masing dapat nak kata apa, keseimbangan, keharmonian dalam keluarga tersebut. Dan ia juga telah ternyata dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dan wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan, kerana Allah ketika itu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan berkenaan dengan nilai keempat, which is murah hati. Murah hati ni penting juga kerana lebih-lebih lagi seorang bapa terhadap anak-anak mereka. Bapa-bapa pun janganlah kerikut, kasihkan, tunaikanlah nafkah anda, tunaikanlah apa tanggungjawab anda kepada anak-anak dan isteri anda. Murah hatilah untuk memberi rezeki, sedekahkanlah harta kamu kepada anak-anak kamu untuk kegunaan dan untuk masa depan anak-anak. Dan benda ni pun telah ternyata dalam Al-Quran surah Sabah ayat 39 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki
bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya, dan apa saja yang kamu domakan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Dan nilai yang terakhir, which is mentaati kedua-dua itu, ini memang jelas-jelas lah, memang nak terletak pada memang nak tunjuk pada anak-anak. Sebab itu pentingnya ketaatan kepada dua-dua bapa ni dalam keluarga. Kenapa? Allah ada pesan dalam surah sebenarnya, ayat 24 yang berbunyi wa'udzubillahi minasyaitonirrajim wakhfid lahuma janahaz-zulli واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurah kasih sayang, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Dan itu sahaja bagi saya dalam meneliti nilai-nilai Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Tetapi saya tekan kepada Al-Quran sebab Al-Quran inilah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Dalam metodologi kajian kita menggunakan metod kualitatif. Kualitatif adalah dengan melalui reka bentuk analisis kandungan, yang bermaksud kita menganalisiskan rujukan kita. Rujukan kita tu kita dapat daripada buku teks dan tesis, dokumen, kertas-kertas persandingan dan jurnal. Yang tu kita daripada banyak kita kumpul tu, kita hanya ambilkan isi-isi kandungan dia yang berkaitan dengan nilai-nilai murni yang nilai-nilai murni agama Islam yang di Malaysia. Daripada situ kita boleh kumpulkan semua tu isi-isi penting. Kita ambil isi-isi penting dalam buku rujukan ataupun artikel, kita ambil dari situ dan kita buatkan dia jadi kasih dia jadi kesimpulan dan boleh masukkan dalam report kita. Dari kalau buat macam tu, kita boleh senang kita nak menguruskan kita punya yang mana satu isi yang sama dengan artikel lain ataupun apa yang beza. Kita banyak juga ambil rujukan-rujukan lain, macam lebih daripada, tak silap saya, lebih daripada 4 ataupun 5 rujukan kita. Itu ada yang kita ambil daripada tu lah, kita ada ambil daripada buku artikel, kita ada ambil daripada dokumen ataupun report buku teks. Dalam dapatan kajian kami, kita ada 5 isi, iaitu falsafah merupakan salah satunya adalah falsafah merupakan cinta kepada hikmah. Hikmah ni adalah satu ilmu. Maka kalau kita cinta kepada ilmu, kita dapat menjadi satu orang yang bijaksana, orang yang teliti. Dan juga kalau kita kita mencinta ilmu, kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dapat melihat kekuasaan dia, kita dapat melihat dia punya penciptaan dia seperti langit. Kita tahu apa itu langit, kita tahu apa itu syurga, apa itu neraka. So kita mula mendekatkan, kita mula memahami Allah Tuhan kita sendiri. Itu untuk cinta kepada hikmah lah. So maksudnya dia ada dua penting, iaitu satu, dia buatkan kita semakin matang dan menjadi seorang bijaksana, dan lagi satu, dia mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, isi nombor 2 adalah falsafah penting
falsafah pendidikan Islam menjauhi diri daripada sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat yang tak baik. So maksudnya kalau kita mengamal pendidikan Islam, kita dapat mengelakkan diri kita daripada membuat benda-benda yang tak baik. Benda-benda yang tak baik tu yang buatkan kita ada satu sifat tercela. Sifat tercela tu benda yang tak baik, itulah sifat yang tak baik. Okey, yang nombor 3, isi yang nombor 3 pula adalah masalah mental bukti kurangnya falsafah Islam dalam diri. So ini isi kita yang nombor 3 ini menunjukkan apa jadi kalau kita kurang falsafah kita dalam diri kita. So salah satunya adalah kita punya motivasi kita punya bersifat positif kita punya pandangan kita adalah macam lebih kepada keburukan daripada kebaikan. So daripada itu yang menyebabkan ada dalam satu kes yang ada orang membunuh diri, orang tu selalu menangis, lepas tu ada selalu sedih, yang sebab dia orang tak boleh mencari jalan yang untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka daripada segi bukan hanya daripada segi fizikal sahaja, tapi dia lebih kepada segi fikiran kita. Nah, itu untuk isi nombor 3, iaitu apa jadi kalau kita tak mengamal falsafah Islam dalam diri kita sendiri. Okey, yang nombor 4 pula. Nombor 4 adalah falsafah pendidikan Islam negara terus dimartabatkan. Ini lebih kepada sejarah. So daripada sini kita apa yang kita dapat adalah pendidikan Islam dalam tanah Melayu dia bermula menaik sejak 1988. So daripada situ dia menaik dan dia semakin menurun sejak penjajahan British datang mentaklukkan tanah Melayu. Daripada situ dia dah mula menurun dan sampai selepas selepas penjajahan tu dah tamat, pendidikan Islam kita sudah terlalu sedikit disebabkan penduduk pun mula disebarkan dengan nilai-nilai barat, dan nilai-nilai barat ni memang banyak juga yang tak sama dengan pendidikan Islam kita. So lagi satu, pendidikan kita tu lebih penduduk kita sampai sekarang ni pun kita lebih kepada ilmu-ilmu barat daripada ilmu-ilmu pendidikan Islam kita ni. So kita daripada situ kita boleh nampak jugalah dia punya kesan-kesan daripada penjajahan British sampai sekarang ni pun kita boleh nampak. Yang salah satunya adalah kita punya pendidikan Islam kita lah, yang daripada mulanya dia menaik sampai ke British datang je, kita dah mula pendidikan Islam tu kita dah mula kurang. Okey, ilmu yang akhir sekali adalah tanggungjawab, amanah, menjaga maruah dan bersyukur merupakan nilai keluarga yang penting. Okey, kat sini adalah dia bersifat tanggungjawab, dia lebih menerangkan bersifat tanggungjawab, amanah dan menjaga maruah kita ni adalah sangat penting dalam sebuah keluarga. Sebab kalau dalam tanggungjawab kita sebagai setiap ahli keluarga mesti ada tanggungjawab. Kalau tak ada tanggungjawab, nanti
tempat rumah tangga tu akan jadi kelam kabut. Siapa yang nak buat apa, siapa nak buat apa. Lepas tu dua-dua pun dia takkan ada mengeratkan hubungan, sebab tanggungjawab boleh juga mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, antara adik-beradik dengan ibu bapa. Amanah adalah lebih kepada kita percaya kepada orang tu. Kalau kita tak ada amanah, dan siapa yang nak percayakan kepada kita? Siapa yang nak bagi siapa nak minta tolong daripada kita, sebab dia orang tahu yang kita boleh tak buat kerja tu. Faham? Menjaga maruah pula, macam biasa seperti kita hidup, maruah ni adalah penting. Maruah adalah bentuk diri kita, siapa diri kita sebenarnya. So daripada yang tiga-tiga itu, buatkan kita, kalau kita dapat menjaga empat-empat ilmu tu, kita boleh mengekalkan sebuah keluarga untuk menjadi satu keluarga yang harmoni. Macam tu lah, kita boleh jadi satu keluarga yang harmoni untuk hidup kita sendiri. Okay, so Assalamualaikum. Untuk kesimpulan kertas kerja kami pada kali ini, dapat kami simpulkan bahawa nilai-nilai Islam ni adalah penting dalam mengangkat martabat masyarakat agar kita tidak dipandang rendah oleh masyarakat dari negara lain. So sekaligus kita dapat majukan negara kita dari segi ekonomi dan hubungan antara negara luar dan juga pemikiran rakyat Malaysia. Ini kerana kita tahu pemimpin-pemimpin terdahulu banyak berkorban dan mengerahkan fikiran mereka untuk mengekalkan falsafah pendidikan Islam ni supaya tak bercampur dengan budaya-budaya yang datang dari lain lah. So dapat kita bagi contoh daripada zaman kita mula dijajah oleh Portugis. So daripada situ budaya barat terus mengancam agama Islam yang kita bawa ini, namun dengan buah pemikiran daripada pemimpin-pemimpin terdahulu lah yang banyak memberi kekuatan supaya agama Islam tetap teguh daripada dulu sehingga sekarang. So selain itu juga rakyat Malaysia juga harus berganding bahu, terutamanya yang beragama Islam, dengan menunjukkan contoh-contoh ataupun nilai-nilai Islam. So pada zaman kini ni, masyarakat Islam seluruh dunia ditekan dengan Islamofobia yang sentiasa menekan kita, yang datang daripada individu ataupun kumpulan yang memberi pandangan buruk terhadap agama Islam terutamanya lah. So kita sebagai seorang Islam tak perlu melata, namun kita konsisten menunjukkan sifat-sifat terpuji yang telah diajarkan kepada kita. So dengan menunjukkan ciri-ciri Islam ini, dengan mengamalkan dengan secara konsisten, kita dapat secara tidak sengaja menyampaikan dakwah pada individu yang terutama yang beragama lain lah, supaya kita dapat mengubah persepsi buruk mereka yang diletakkan pada masyarakat Islam lah terutamanya. So seterusnya, nilai-nilai Islam dalam institusi kekeluargaan juga perlu dititik beratkan, sebab di sinilah segalanya
bermula. So ibu bapa ni telah diberikan tanggungjawab untuk mendidik anak-anak dengan falsafah Islam yang berpandukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. So anak ini anak ini merupakan kain putih dan ibu bapa lah yang akan mencorakkannya. So maknanya anak ni diibaratkan sebagai kain putih ni disebabkan mereka tidak tahu baik buruk sesuatu perkara, dan ibu bapa lah ibu bapa lah yang akan mendidik dengan yang akan mencorakkannya, yang akan mendidik dan akan memberi tunjuk ajar pada mereka. So bila ibu bapa mempunyai pegangan agama yang betul, insya-Allah anak-anak ini akan mengikut perbuatan ibu bapa mereka. So secara tak sengaja kita dapat kukuhkan jati diri anak-anak kita untuk mengarungi kehidupan mereka, bukan sahaja waktu mereka kecil, tapi ilmu ni akan dibawa sehingga mereka dewasa sampai mereka mempunyai anak dan seterusnya. So akhir sekali kita sebagai individu wajar mengaplikasikan falsafah Islam, sebab kita ni yang beragama Islam. So dalam kehidupan seharian kita ni, kita amalkanlah falsafah ini dalam jiwa kita. So seperti agama ni seperti kita menanam sebuah pokok. So bila kita inginkan sebuah pokok yang segar, yang tumbuh mekar dengan buah-buahan yang bagus, kita harus kuatkan akarnya dahulu. So akar ni kita samakan dengan akidah kita. So bila akidah kita kukuh, maka tumbuhan bila akidah kita kukuh dan kita secara naturalnya akan mendapat segala amal ibadah kita akan diterima dan dikurniakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So itu saja presentation kami pada kali ini. Terima kasih.